Ha? Allah senang siap. Buku tu saya tak tahu. Minggu lepas saya dah ada, saya tak tahu. Sampai minggu depan nyambung Betul. Minggu. Oh Dekat sini lah. InsyaAllah. Apa? Dah sudah tu. Kepercayaan dah ada hari kemudian. Dah sudah ada. Nombor 6. Dan dijalankan kira-kira situ. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina amin ya rabbal alamin. Kitab Risalah Tauhid, muka surat 131, Rumi. Risalah Tauhid, muka surat 131. Kata musannif, di antara perkara yang wajib diimani oleh tiap-tiap mukallaf tentang perkara yang bersangkut paut dengan kiamat, dengan akhirat, yang keempatnya dulu kata musannif dihimpunkan di padang mahsyar, yakni sekalian muslimin, mukminin, kafirin, munafikin daripada umat Nabi Adam alaihi salatu wassalam hinggalah kepada umat yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi dihimpunkan di padang mahsyar mengikut keadaan amalan masing-masing sewaktu hidup di dunia, ataupun nanti dihidupkan semula kita ni di Allahumma salli Muhammad. Bagaimana keadaan dan kelakuan kita dibangkitkan oleh Allah daripada kubur, itu terpulang kepada bagaimana cara ataupun keadaan seseorang hamba itu menyudahi kehidupannya di atas dunia. Meskipun contoh dia orang kafir, berpuluh tahun duduk di dalam dosa dan maksiat, menyekutukan Allah, berjudi, berzina, minum arak dan sebagainya, tetapi akhir kalamnya diberi hidayah oleh Allah, sempat mengucap 2 kalimah syahadah, matinya di dalam Islam meskipun hidupnya berpuluh tahun di dalam kufur. Jadi nescaya dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat, dia bersama-sama orang mukmin, matinya husnul khatimah. Orang kafir yang mati macam tu tempatnya syurga, meskipun dah berpuluh tahun melakukan dosa dan maksiat. Apabila akhir kalamnya mengucap syahadah, tak sempat lagi nak beramal seperti yang disuruh oleh Allah. Contohnya hari ni bersyahadah, sehari dua lepas ni dia mati. Matinya husnul khatimah, matinya tidak membawa sebarang dosa. Dia tergolong di dalam golongan yang Allah himpunkan nanti di padang mahsyar bersama orang-orang soleh, bakal penghuni syurga Allah. Sebaliknya kita orang Islam yang lahir di kalangan umat Islam, berpuluh tahun melakukan ibadat, melakukan amal soleh, seandainya akhir kehidupannya ada melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidah, contohnya di akhir usianya dia ada membuat benda-benda yang menjadi riddah, menjadikan dia murtad.
Contohnya murtad ataupun jadi riddah dengan perkataan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, ataupun mendustakan Quran, ataupun mengejek-ngejek azab Allah, ataupun dimurtad dengan sebab perbuatan. Contohnya dia memijak-mijak mushaf Quran, ataupun memijak-mijak cebisan-cebisan ayat Quran dengan niat nak mempersendakan atau menghinakan Quran. Maka rosak akidah. Ataupun memiliki akidah yang sesat. Akhir usia dia beriktikad memiliki akidah yang sesat. Daripada awal akidahnya benar, tapi akhir hidupnya terpedaya dengan fahaman yang sesat lagi menyesatkan akidah, maka murtadlah dia. Meskipun kerosakan akidahnya tidak dapat dilihat oleh orang ramai. Kerana kesesatan akidah inilah yang paling bahaya sekali, kerana tidak boleh disaksikan oleh orang lain, iaitu memiliki pegangan yang salah di dalam hatinya terhadap Allah, menyengutukan Allah ataupun meragui Allah, menyamakan Allah dengan perkara yang baharu. Contohnya secara diam-diam memiliki akidah yang merosakkan iman, meskipun pada zahirnya mati sebagai muslim, hakikatnya matinya kufur. Jadi akan berkekalanlah dia matinya dalam keadaan kufur tadi, akan menjadi sebab dia akan berkekalan di dalam neraka Allah selama-lamanya. Wal'iyadzu billah min dzalik. Sebab itulah wajib bagi diri kita mempelajari ilmu akidah, supaya dapat kita memastikan pegangan di dalam hati kita itu benar seperti yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Jangan terjatuh kepada fahaman-fahaman yang boleh menyengutukan Allah dengan sesuatu. Wajib menjaga akidah. Jadi bagaimana kesudahan hidup, begitulah keadaan dia akan dibangkitkan oleh Allah. Meskipun berpuluh tahun contohnya dia bergulung dengan dosa dan maksiat, tapi akhirnya dia bertaubat kembali kepada Allah, menuntut ilmu, memperbaiki amalannya, maka matinya husnul khatimah, matinya baik. Sekalipun masa mudanya duduk bergulung dengan dosa dan maksiat. Oleh yang demikian, kita ni kena banyak-banyak memperingati mati. Nabi SAW menganjurkan kepada kita muslimin mukminin agar banyak-banyak memperingati mati, mengingati azab kubur, mengingati azab neraka Allah, supaya diri kita boleh dekat dengan ibadat, boleh dekat dengan akhirat, jadi tak seronok dengan perkara-perkara dunia. Di antara hikmah dan faedah mengingati mati ni boleh mendekatkan kita kepada akhirat, membelakangkan dunia berhadap kepada akhirat. Itu hikmah daripada menyebut mati, mengingati mati. Yang terlebih baik lagi mengingatkan mati terkejut. Mengingatkan mati terkejut itu terlebih baik, kerana akan mensegerakan seseorang itu kembali kepada Allah, pulang kepada Allah dengan makna bertaubat di atas segala dosa dan kemaksiatannya yang zahir dan yang batin. Kemudian menuntut ilmu, berusaha sungguh-sungguh, berazam memperbaiki ibadat dia. Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadis yang maksudnya nanti di kalangan umat Islam sendiri akan dibangkitkan oleh Allah daripada kubur dengan pelbagai rupa, dengan pelbagai keadaan yang sangat-sangat menakutkan.
itu kerana amalannya. Ada yang diubah keadaannya menjadi haiwan, meskipun di dunia dia seorang manusia yang sempurna, yang cantik, yang segak, yang tampan, tapi oleh kerana keburukan amalannya, Allah bangkitkan dia di padang mahsyar besok daripada kubur berupa babi. Jadi babi. Na'udzubillah min zalik. Ada yang Allah ubah kelakuannya jadi anjing. Ada yang Allah ubah kelakuannya waktu bangkit daripada kubur besok berupa monyet. Dan macam-macam lagi keadaan. Itu kembali kepada bagaimana amalan yang dilakukan di atas dunia. Oleh yang demikian, tugasan kita sekarang ni berusaha sebaik mungkin menggunakan akal kewarasan kita, mengikut apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu tugasan kita. Allah ciptakan jin dan manusia di atas dunia ini kerana supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah, beribadat, meskipun segala-galanya telah ditakdirkan oleh Allah, meskipun segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah, maka itu jangan dipersoalkan. Jangan dipersoalkan. Gunakan akal fikiran kita melakukan amal. Guna akal, usaha, ikhtiar, buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Itu tugas kita. Gunakan akal bagaimana nak baiki ibadat, bagaimana nak baiki hati. Jangan kita menjadi golongan yang semata-mata berserah diri kepada Allah, berserah kepada takdir, tanpa berusaha, serah takdir. Kalau Allah takdirkan aku neraka, nerakalah. Kalau Allah takdirkan aku semayang, semayanglah. Kalau Allah takdirkan aku berjudi, berjudilah. Kalau Allah takdirkan aku berubah jadi orang baik, nanti aku berubahlah. Ini fahaman orang panggil Jabariyah. Jabariyah ni orang yang tidak mempercayai ada usaha dan ikhtiar. Mereka semata-mata beriktikad segala-galanya ini terserah kepada takdir. Jadi golongan ni adalah satu golongan yang kata ulama dia nak mempersalahkan takdir. Sekarang ni dah ada cadangan dalam hatinya, kalau seandainya nanti dia nak diazab oleh Allah, dia akan berkata kepada Allah, ini semua kau dah takdirkan. Ini golongan Mu'tazilah Jabariyah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah dah, meskipun kita yakin segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah, namun kita diberi peluang oleh Allah untuk berusaha dan berikhtiar. Kita akan dipersoalkan oleh Allah sejauh mana kita berusaha nak buat baik, sejauh mana kita berusaha nak meninggalkan maksiat. Kita akan ditanya oleh Allah. Baik, kemudian oleh yang demikian, gunakanlah kesempatan kita yang tinggal ini untuk memperbetulkan ibadat kita. Ingat mati banyak-banyak. Tak semestinya kita muda, kita sihat, kita duduk di negara yang aman, bukan negara peperangan, umur kita panjang lagi. Mati itu datang tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Baik, kemudian di antara perkara yang wajib kita imani. Kenapa wajib kita imani dengan perkara-perkara ni? Kerana akan menggerakkan diri kita untuk berusaha membuat persiapan yang terbaik sebelum kita sampai kepada alam akhirat. Apabila kita meyakini perkara-perkara ini akan berlaku, akan terjadi, sepatutnya kita orang yang waras, yang berakal, ada di dalam hati kita perasaan takut, risau, bimbang, gerun,
yang akan menolak diri kita yang jauh daripada Allah supaya mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kelimanya memohon syafaat daripada anbiya. Di antara perkara yang akan berlaku nanti di hari kiamat iaitu mana? Memohon syafaat daripada para nabi-nabi. Manusia semua akan bertemu, akan berusaha bertemu dengan nabi-nabi. Sebab apa nak jumpa nabi-nabi ni? Kerana nabi-nabi ni orang ada pangkat jawatan sisi Allah. Jadi nak guna kabel nak guna kabel para nabi ni, bandingan dia seperti atas dunia ni lah. Bila kita susah, kita akan cari orang yang ada kedudukan yang hebat di sisi raja. Betul? Kita akan cari orang yang ada pangkat, ada jawatan, jumpa menteri-menteri, supaya apa? Boleh menyampaikan hajat kita kepada raja ataupun pemerintah. Kita tak jumpa orang-orang yang setara dengan kita. Bila kita dalam kesusahan, kesempitan contohnya, sangat-sangat berhajat kepada pertolongan, kita tak jumpa orang yang sama waktu dengan kita, yang sama lepak kedai kopi dah, sama-sama orang kampung dah. Kita akan usaha cari orang yang ada pangkat jawatan yang tinggi, yang istimewa di dalam kerajaan. Kerana apa? Kita tahu dia dekat dengan pemerintah. InsyaAllah orang ni boleh tolong memudahkan urusan kita, menunaikan kehendak dan hajat kita. Guna kabel. Yang tak boleh jadi boleh. Yang tak dapat jadi dapat, insya-Allah, apabila jumpa orang-orang yang macam tu. Demikian jugalah nanti di hari kiamat. Semua manusia duduk dalam keadaan kesusahan, kesengsaraan, azab, siksaan, miskin, sebab tak ada amal, tak cukup. Amal yang kita buat ni pun tak tahu lagi sama ada Allah terima ataupun tidak. Meskipun kita rasa dah puas hati dengan amalan kita, itu sangkaan kita sahaja. Kerana kita menimbang amalan kita mengikut ilmu kita. Sedangkan yang nak menghitung, yang nak mengira, yang nak memeriksa amalan kita nanti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memiliki ilmu yang maha sempurna, yang maha halus. Tidak ada sesuatu yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Jadi tak boleh nak lari. Di situlah nanti akan nampak berapa banyaknya kesilapan dan kesalahan dalam ibadat kita. Sebab itu kita melakukan ibadat ni sebagai jalan asbab, usaha dan ikhtiar. Selebihnya diserahkan kepada Allah. Kita berusaha beribadat mengikut apa yang kita dah belajar, mengikut apa yang ulama ajar. Kita cuba beramal, buat yang patut, tinggalkan apa yang tak patut. Kemudian selebihnya serahlah kepada Allah. Harap-harap Allah harap-harap Allah terima amalan kita. Adapun garanti amalan kita tu tak pasti. Nanti di hari kiamat baru dapat jawapan. Apa yang kita buat ni Allah terima ataupun tidak. Lebih-lebih lagi kita ni orang yang suka beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Kata ulama, mana-mana orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya tidak sah. Amalannya tidak diterima. Meskipun dia beramal ibadat, meskipun dia sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, buat baik dengan manusia dan macam-macam lagi, tapi dia buat tanpa pengetahuan, tanpa ilmu, kata ulama, ditolak amalannya. Inilah di antara kerugian mana-mana mereka yang suka beribadat tapi tidak suka menuntut ilmu. Rugi. Sudah tentu kita akan membuat benda-benda yang
menjadi asbab amalan kita itu ditolak oleh Allah, kerana kita buat tanpa mengetahui syaratnya, rukunnya, pantang larangnya. Kita buat ikut nafsu, kita tengok orang buat, kita buat bukan dengan kefahaman, tiru orang. Sebab tu kata ulama, mana-mana orang yang beramal tanpa ilmu, amalannya ditolak oleh Allah, tak terima. Penat, letih, buang masa, buang waktu. Boleh jadi dia ada meninggalkan syarat-syarat yang tertentu, boleh jadi dia ada meninggalkan rukun-rukun yang tertentu, boleh jadi dia ada melanggar pantang-pantang yang tertentu. Inilah akibatnya, inilah sebabnya kata ulama, amalan orang yang beramal tanpa ilmu itu ditolak oleh Allah. Allah tak terima. Ikhlasnya betul ke tidak? Dia tahu tak ikhlas tu apa benda? Dia boleh tak membezakan yang ikhlas dengan yang tak ikhlas? Akidah dia bagaimana waktu dia beribadat? Betul tidak akidah dia? Dia pun tak pernah belajar tentang akidah. Macam mana dia nak memastikan akidah dia betul? Sedangkan akidah yang betul ni syarat yang paling utama sekali dalam ibadat. Allah takkan terima ibadat orang yang rosak akidah. Meskipun dia beribadat, Allah tak terima. Jadi bila kita tak belajar, mana kita nak tahu tentang akidah? Kita tak belajar, mana kita nak tahu tentang akidah? Berapa banyak akidah yang sesat dalam dunia ni, yang mana satu betul, yang mana satu salah, yang mana perlu ada dalam hati kita, yang mana perlu kita jauhkan. Kita tak tahu, sebab kita tak belajar. Atau tak cerita pasal ikhlas lagi, ikhlas lain pula. Beramal dengan, boleh jadi dalam amalan kita tu ada ujub, ada riya, ada sum'ah. Tak kira selepas daripada ibadat pula, kadang-kadang ibadatnya dah sah, syaratnya betul, rukunnya betul, sah dah, akidahnya betul, tapi tak tahu pantang lepas ibadat. Lepas daripada beribadat dia tak tahu pantang, maka dia langgar pantang. Bila dia langgar pantang, habis amalan dia. Contohnya dia tak tahu yang mengumpat itu membinasakan segala amal. Dia tak tahu, maka dia mengumpat hari-hari. Meskipun dia banyak beribadat, tapi dia mengumpat hari-hari, sebab dia tak tahu yang mengumpat ni merosakkan amalan dia. Dia beribadat, tapi dia tak meninggalkan penyakit dengki, iri hati, kerana dia tak tahu yang iri hati dan dengki ni membinasakan segala amalan dia. Dia beribadat hari-hari, tapi dalam masa yang sama dalam hatinya ada penyakit ujub, kagum dengan diri sendiri. Dia tak tahu yang penyakit ujub ni pun membinasakan segala amal yang dia buat. Akibat daripada tidak mahu menuntut ilmu, tidak mahu mengambil tahu tentang ibadah. Tak ada masa nak belajar kerana terlalu sibuk dengan urusan dunia. Jadi akhirnya nanti kita yang menyesal, tanya, ya Allah, mana pahala amal? Dulu aku semayang, aku puasa, aku zakat, aku haji, aku umrah, wakaf pun ada buat baik pada anak bini, kalau yang bini buat baik pada suami, mana pahala ya Allah? Rupanya Allah tak terima, rupanya ditolak oleh Allah kerana ada langgar pantang dalam ibadat. Di antara golongan yang akan menyesal di hari kiamat adalah orang yang waktu hidup di dunia tak nak menuntut ilmu agama. Menyesal, habis-habis Allah bagi hidup belas tahun, puluh tahun, tak ada masa untuk ambil tahu, buat persiapan tentang hari kematiannya. Tak ada masa, kerana akal fikirannya, hatinya, anggotanya sibuk berbimbang menguruskan dunia. Tak ada masa. 1 jam sehari pun, 4 jam, 1 jam seminggu pun tak ada masa nak belajar. Habis 168 jam digunakan untuk dunia semata-mata. 1 jam pun dia tak sanggup nak ambil, nak ketepikan untuk nak belajar agama. Jadi mohon syafaat Nabi-Nabi ni, minta pertolongan supaya Nabi-Nabi ni memberi pertolongan kepada kita besok. Bukan terus berjumpa Nabi Muhammad SAW, dah jumpa Rasul-Rasul yang sebelum tu. Nak pergi jumpa tu makan puluh tahun, tuan-tuan. Bukan hari ni pergi padang mahsyar, hari ni terus pergi jumpa dah. Bangkit daripada kubur tu pun berpuluh tahun, tuan-tuan.
Bangkit daripada kubur tu, duk terpacak kat situ atas kubur tu puluh tahun. Bukan terus pergi, terperanjat, tercengang masing-masing ni apa tempat ni, mana ni tempat ni. Tercengang kata ulama 10 tahun. Lepas tu perjalanan nak daripada kubur nak pergi padang mahsyar tu pula dihalau oleh malaikat. Nak pergi padang mahsyar tu pula makan masa lagi bertahun-tahun lamanya. Bukan ada makanan, bukan ada kenderaan, bukan ada minuman, bukan ada pakaian, bukan ada teduhan. Nafsi-nafsi tak ada, seolah-olah tak kenal siapa-siapa pun. Kau aku. Aku tak pedulikan kau tak pedulikan aku. Bini tak pedulikan laki, laki tak pedulikan bini, anak-anak tak pedulikan mak bapak tak pedulikan anak-anak. Guru-guru tak pedulikan murid-murid dia. Murid-murid tak pedulikan guru-guru dia. Sebab apa? Terlalu takut dengan kiamat. Terlalu gerun dahsyatnya hari kiamat tu. Kita akan pergi, kita akan merasai keadaan tu. Wajib kita yakin dan percaya. Jadi lepas satu rasul, lepas satu rasul, lepas nabi, seorang nabi jumpa lagi nabi lain, jumpa lagi. Lepas jumpa satu nabi tu, nak jumpa satu nabi tu pun makan puluh tahun. Lepas tu bila jumpa nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW, jumpa Nabi Nuh dan sebagainya, minta syafaat, semua tak sanggup. Jumpa Nabi Adam tak sanggup, Nabi Nuh tak sanggup, Nabi Musa, Isa tak sanggup. Sebab apa? Nafsi katanya, masing-masing. Rasul-rasul tu pun, Nabi-Nabi pun takut nak minta pada Allah, takut nak minta, sebab katanya tidak pernah Allah Ta'ala murka seperti mana kemurkaan Allah pada hari ini. Tak pernah lagi Allah murka seperti mana kemurkaan Allah pada hari kiamat ni. Sebab tu masing-masing Nabi tadi tak berani nak mintakan pertolongan kepada Allah. Bagi cari lagi Rasul lain, kot-kot ada yang boleh tolong. Jumpa satu Rasul tak sanggup juga, takut dengan Allah, tak berani. Aku pun ada buat salah dengan Allah, aku pun ada salah dengan Allah, aku tak berani. Jumpa lagi, akhir sekali bertemulah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita lah yang sanggup nak menghadap Allah, meminta syafaat. Minta syafaat apa? Agar dijalankan hisab. Agar dijalankan hisab, timbangan amal tu. Maknanya daripada kubur ke padang mahsyar nak ditimbang amal puluh tahun. Silat-silat ratus tahun baru ditimbang amal. Macam mana kita nak hadapi benda tu? Satunya Allah Ta'ala nak menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW berbanding dengan Nabi-Nabi ataupun Rasul yang lain. Jadi jumpa yang tu tak sanggup, jumpa yang tu tak sanggup, jumpa yang tu tak sanggup, akhirnya jumpa Nabi Muhammad SAW. Maknanya Nabi nak menunjukkan Nabi kita itu lebih daripada Nabi yang lain. Dia ada pangkat yang istimewa sisi Allah banding dengan Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang lain. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah, bersujud kepada Allah, bermohon kepada Allah agar dijalankan hisab. Di padang mahsyar itu sangat menakutkan, sangat menggerunkan, sangat mengadabkan. Sehingga ada yang berkata, ya Allah jalankanlah, ya Allah cepatlah, tak sanggup dah nak duduk padang mahsyar ni. Cepatlah jalankan hisab. Kalau aku neraka pun aku sanggup, ya Allah. Sebab terlalu dahsyatnya mahsyar. Kalau neraka pun aku sanggup, padahal neraka jauh lebih azab daripada mahsyar lagi. Tak tahu betapa dahsyatnya di padang mahsyar tu, sampai ada yang cakap, ya Allah cepatlah jalankan hisab, kalau aku neraka pun tak apa ya Allah, aku tak nak dah duduk di mahsyar. Aku tak nak, tak sanggup dah duduk di mahsyar, azab sangat. Cepatlah jalankan hisab, kalau aku masuk neraka pun tak apalah. Dia tak tahu yang neraka tu jauh ribu kali ganda dahsyatnya daripada padang mahsyar. Nak ceritakan dahsyatnya mahsyar.
Tak ada orang yang sanggup nak duduk situ. Jadi cari Nabi. Kemudian di antaranya selain daripada Nabi, Rasul-Rasul, ada orang-orang ataupun ada hamba-hamba Allah yang tertentu yang Allah Ta'ala akan bagi peluang kepada mereka memberi syafaat kepada mana-mana orang yang dia nak. Alim ulama yang soleh, wali-waliullah, nanti Allah Ta'ala akan benarkan mereka. Kau nak tolong siapa hari ni, kau tolonglah. Tapi tak sebanyak jumlah yang boleh diberi syafaat oleh Nabi SAW. Sebab tu kita kena buat baik dengan orang soleh. Atas dunia ni kena buat baik dengan orang soleh. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat ada golongan-golongan tu duk panggil kita. Kita di atas dunia ni lah tak ada banyak ibadat, buat dosa banyak, lepas tu buat musuh alim ulama pula. Dahlah kita amalan tak ada, buat maksiat banyak, Tuhan pun tak kenal. Lepas tu jadikan ulama musuh pula, duk mengejek-ngejek alim ulama, ejek-ejek orang soleh. Siapa nak sudi nak tolong kita besok? Orang yang menyakiti alim ulama adalah orang yang menyakiti hati Nabi SAW. Jaga baik-baik. Orang yang berkelakuan biadab dengan orang soleh, ulama adalah orang yang berkelakuan biadab. Hakikatnya biadab dengan Nabi Muhammad SAW. Kerana alim ulama yang soleh ni kekasih Nabi SAW. Nabi kasih kepada orang-orang soleh. Nabi kasih kepada orang yang ikut agama. Tiba-tiba kita menyakitkan hati orang yang ikut agama ni, kita mengejek-ngejek mereka, kita memfitnah mereka. Kita memfitnah mereka, ini menyakitkan hati Nabi SAW. Zaman akhir zaman kita tengok berlaku benda ni dah jadi biasa. Orang jahil duk keji, caci maki ulama ni jadi benda biasa. Na'udzubillah min zalik. Tak apalah sementara dunia. Sementara dunia, sementara boleh bercakap, bebaslah nak buat apa pun. Tapi tunggu ada hisabnya nanti. Harap sempat menyesal, sempat insaf, sempat bertaubat kepada Allah. Pendek katanya, biar kita ni duduk dalam keadaan maksiat tapi tahu hormat kepada orang-orang yang soleh. Paling tidak lah tu, paling tidak. Dahlah kita banyak buat dosa, buat maksiat, tak semayang, dedah aurat, tunggang arak, kaki perempuan, macam-macam lagi. Paling tidak jangan tak ada dalam hati hormat pada orang soleh. Jangan. Kena kasih orang soleh, kena dekat dengan orang soleh. Mudah-mudahan nanti mendapat syafaat, pertolongan mereka di hari kiamat. Kita nak minta tolong siapa? Nak minta pertolongan syafaat daripada kawan-kawan kita yang sama ahli maksiat dengan kita. Jadi jangan terlalu mengikut nafsu ammarah, sehingga kita tak tahu mana baik mana buruk. Ikut emosi yang dikuasai oleh nafsu dan syaitan. Hati-hatilah, jangan disebabkan dunia nanti kita sesal susah di hari kiamat. Tengok dalam media mana-mana tu, orang bodoh sekarang ni, zaman orang bodoh duk hina orang alim. Tak ada rasa malu langsung, tak ada rasa segan langsung. Tengok diri kita, ngajinya tidak, Tuhan, kenal Tuhannya tidak, agama pun kita tak faham. Jaga-jaga alim ulama yang soleh ni, alim ulama yang bertakwa yang soleh ni, darah dia tu ibarat seperti racun. Darah dia racun, maknanya jangan buat main-main. Jangan buat main-main dengan ulama yang soleh yang bertakwa. Darahnya racun. Nanti makan diri. Kat dunia ni kita lepaslah.
Takut mati besok, siapa nak tolong kita? Tak ada orang nak sudi. Kalau dah ulama pun tak sudi, Nabi pun tak sudi dah. Jangan ikut orang-orang yang jahil ni. Jangan ikut orang jahil. Ingat, kita ni ada kehidupan yang kedua selepas daripada mati. Ingat, lepas daripada kehidupan ni ada satu lagi kehidupan. Di situlah penentunya. Ulama dibodoh-bodohkan. La ilaha illallah. Ulama dibodoh-bodohkan. Tak tahu. Dahsyat. Orang soleh dibodoh-bodohkan, dibangang-bangangkan, dipersenda-sendakan. Tak ada hormat langsung dah. Akhir zaman. Moga Allah jauhkanlah diri kita, anak bini kita, ahli keluarga kita, keturunan kita daripada tergolong dalam golongan orang yang biadab. Sebab ada satu hadis tu Nabi kata, ringkas daripada hadis tu, kalau barang siapa yang menyakiti hati penuntut ilmu, kalau kita suka menyakitkan hati penuntut ilmu, hakikatnya mereka menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyakitkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam takkan dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dah penuntut ilmu pun tak dibenarkan untuk menyakiti, dilarang untuk menyakiti orang yang penuntut ilmu agama, apatah lagi yang dah jadi ulama. Takkan dipanggil ulama kecuali berasal daripada menuntut ilmu. Sebelum jadi ulama lagi, Nabi larang jangan menyakitkan hati-hati orang yang belajar agama, jangan. Apatah lagi bila dia dah jadi ulama, dah beramal dengan ilmu. Jaga adab kita, jaga adab, jaga akhlak. Jangan dengan sebab benda-benda dunia yang sementara ni kita jadi gila. Jadi gila tak tahu, sampai hilang adab pada orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita pun tak tahu nak bezakan halal haram macam mana. Halal haram pun kita tak tahu nak beza yang macam mana. Allah cakap seolah-olah macam duduk berpuluh tahun belajar agama, faham Quran, faham hadis. Padahal kita ke surau pun tidak, ke masjid pun tidak, sembahyang pun tidak, silat-silat mandi wajib pun tak betul. Anak ramai mandi wajib tak betul, tak ambil tahu. Itu fitnah akhir zaman. Akhir zaman, waktu yang mana orang jahil menghukum orang alim. Tak percaya tuan-tuan tengoklah dalam media-media, tengok komen-komen dia orang macam mana. Itu tanda-tanda dekat kiamat. Dunia dah gila kan? Dunia dah buang tabiat. Dan dijalankan kira-kira segala amalan yang dilakukan di dalam dunia. Macam mana amalannya di dunia? Kalau baik-baiklah. Kalau amalan di dunianya jahat, jahatlah balasannya. Jahatlah, celakalah keadaannya di padang mahsyar besok. Yang ketujuhnya, ditimbangkan segala amalan manusia, antara amalan yang baik dengan amalan yang jahat. Timbang dosa berat ke pahala berat. Dosa dah confirm kita bawa tuan-tuan, bergunung ganang. Pahala ni masalahnya ada ke tidak agak-agak. Nak menghasilkan satu pahala bukan mudah. Orang yang jahil sahaja mendakwa mudah nak cari pahala. Orang alim kata tak payah nak dapat walau satu pahala. Nak kena lalui pelbagai halangan, cabaran, hasutan, dunianya, setannya, makhluknya, nafsunya,
Nak kena jaga pantang, hati mesti ikhlas, akidah mesti betul, buat mesti berdasarkan kefahaman, kemudian kena sabar daripada membuat benda-benda yang menjahanamkan amalan kita. Oh, banyak nak kena jaga tu. Itulah hikmah Allah jadikan kepayahan di dalam ibadat supaya kita sayang pahala. Sebab bukan mudah nak meraih walau satu pahala. Kalau tidak diberi taufik oleh Allah, petunjuk oleh Allah, kita tak akan dapat menghasilkan walau satu pahala. Kita buat banyak-banyak, kita sendiri yang robohkan. Sembahyang banyak, mengaji banyak, mengajar banyak, hajinya, umrahnya, wakafnya, zakatnya, tapi tak jaga pantang, berdengki, habis pahala. Dan bila habis pahala, makna tak ada pahala. Kalau mati tak sempat nak bertaubat, makna kosonglah amalan, pahala tak ada bawa. Makna bawa dalam kubur tu semata-mata bawa dosa, semata-mata dosa. Dah tentulah sengit sebelah dosa ke? Dah tentu sengit sebelah dosa. Taubatnya tidak. Amalannya salah. Banyak langgar pantang. Apa yang nak ditimbangkan besok di padang mahsyar? Nak diletakkan di atas neraca pahala ni, nak letak pahala apa? Tak ada pahala dah. Tak ada pahala dah. Sebab tu kita kena yakin pahala ni boleh bertambah, boleh berkurang, boleh ada, boleh hilang. Bukan hari ni kita buat, malam ni kita buat, dia akan kekal sampai kiamat. Tak, tuan-tuan, salah kalau kita faham macam tu. Silap-silap ni kan kita buat ni kan, keluar pintu ni kan habis. Silap-silap sedang buat ni pun Allah tak terima dah kalau hati kita tak betul. Dalam ibadat tu sendiri ada tipu daya, ada timbul perasaan riya, ujub, takabur dan macam-macam lagi. Itu yang disebabnya ulama besar belajar, mengaji, ambil tahu. Sebab ibadat ni susah, banyak perangkap, banyak benda yang membinasakan. Kita duduk goyang kaki, berasa puas hati dah. Walaupun kita semayang, tapi semayang kita leka, lalai dalam semayang kita. Tubuhnya saja duduk rukuk, sujud, hatinya takabur, sombong, megah. Dalam solat hati kita tak hadir dalam solat. Ini kita nak kata puas hati dah dengan amalan kita. Solat kita pun tak tahu ke mana hala lagi, khusyuk tak pernah. Tak ada khusyuk. Dalam solat segala benda dunia masuk dalam hati kita. Ni kita nak kata puas hati dah, rasa selamat dah. Sebab tu di antara sifat yang dicela adalah puas hati dengan diri sendiri. Itu di antara sifat mazmumah, sifat yang Allah benci. Puas hati dengan diri, makna redha dengan diri sendiri. Kalau ada sifat tu dalam hati kita, kita dicela oleh Allah. Sebab sifat redha dengan diri sendiri ni akan menjadikan kita tak nak perbaiki ibadat. Kita dah puas hati dengan solat kita, sedangkan solat kita belum ada markah lagi. Buat dalam keadaan paksa, lepas solat rasa lega, masuk waktu rasa tertekan, masuk waktu solat rasa tertekan, bila selesai solat rasa lega, masuk waktu balik rasa tertekan balik, lepas solat rasa lega, rasa mujur. Maknanya buat ibadat tadi bukan dengan sebab suka seronok, buat dengan paksaan. Tu macam mana Allah kira tu? Dari segi keikhlasan lepas ke tidak, tak tahulah kita ni. Lepas tu maksiat pun buat juga. Maksiat pun buat juga. Macam mana kita nak lepas ni? Buat yang disuruh buat, tapi tak semua. Sepatutnya yang disuruh wajib semua buat, tapi kita pilih-pilih ikut selera.
Mana perkara wajib yang sepakat dengan nafsu kita buat. Benda yang Allah wajibkan tak sepakat dengan nafsu kita tinggalkan. Benda haram yang Allah larang pun kita tinggalkan pun pilih. Kalau benda haram tu kebetulan dia jijik pada kita, kita tinggalkan. Kalau benda haram tu pada kita tak jijik, kita buat. Contohnya mana? Kalau orang bagi kita makan daging anjing babi, kita tolak. Sebab apa? Pada kita jijik. Anjing babi ni jijik. Dia tak tahu yang mengumpat berdengki itu juga jijik macam anjing babi juga. Sebab tu kita tak rasa bersalah kalau mengumpat. Sebab pada kita tak nampak mengumpat berdengki itu jijik. Padahal kedua-dua itu diharamkan oleh Allah. Kita tak sedar yang dedah aurat tu jijik. Kita tak tahu tinggalkan solat tu jijik juga. Ini yang saya maksudkan tadi. Yang Allah suruh, yang Allah wajibkan, tengok. Kalau yang Allah wajibkan tu kebetulan dengan nafsu kita seronok, kita buat. Kalau yang Allah wajibkan tu bertentangan dengan nafsu, kita tinggalkan. Kalau benda haram tu Allah tegah, Allah haramkan benda haram tu Allah tegah, kebetulan benda tu jijik dek nafsu kita, kita tinggalkan. Tapi kalau benda haram tu pada nafsu kita tak jijik, kita akan buat, kita akan ambil meskipun haram. Jadi macam mana kita kata kita dah selamat, dah selesa, dia rasa amalan kita dah baik, Allah dah terima. Kemudian atau ditimbang, kata ulama yang ditimbangkan nanti buku amalan. Ada ulama kata yang ditimbangkan tu nanti buku amalan, amalan kebajikan dan amalan kejahatan akan ditimbang lah, mana berat. Ada kata ulama Allah akan menjadikan, Allah Ta'ala akan merupakan amalan baik dan jahat tadi, Allah akan merupakan dia dengan sesuatu yang berjirim. Allah akan jadikan dia sesuatu. Kalau amal baik, makna Allah akan rupakan amal baik tadi dengan sesuatu. Benda tu yang akan diletakkan atas penimbang amal tadi. Ada kata ulama yang ditimbangkan tu nanti tuan empunya diri, makna manusia itu sendiri yang akan diletakkan atas penimbang tu. Jadi macam-macam lah khilaf ulama tentang situ. Ala kulli halin wajib yakin dan beriman adanya timbangan amal. Apa yang diletakkan atas neraca itu serahlah kepada Allah. Wajib yakin adanya timbangan amal. Timbangan amal yang baik kalau ada. Kalau tak ada, duk timbang dosa je lah. Kalau tak ada amal baik, kalau amalan kita tak betul, salah, langgar pantang, akidah rosak dan sebagainya, akan timbang semata-mata timbang dosa je. Tak ada timbang pahala, timbang dosa, semata-mata dosa. Kemudian dibahagikan kepada semua orang surat amalan. Kemudian dikira dan ditimbang amalannya. Yang ke-9 melalui titian sirat, yang terletak di atas neraka menyeberang ke syurga. Makna titian sirat tu diletakkan, Allah bentangkan di atas mulut api neraka. Seluas mana neraka tu? Luas sangat-sangat. Seluas mana? Selama mana perjalanan nak meniti titian sirat? Kalau tak silap saya, sebut dalam kitab Ta'limul Awlad tu dia kata berapa? 25,000 tahun nak menyelesaikan perjalanan atas titian sirat. Bawah dia bukan air, bawah dia api. Macam mana punya panas tu tak tahu dah. Sedangkan neraka tu dalam hadis Nabi SAW, deruan dia, bunyi api neraka tu bunyi dia 500 tahun perjalanan dah dapat dengar dia punya deruan api dia. Bayangkan jambatan yang diletakkan atas mulut neraka tu sendiri, yang saya dan tuan-tuan semua ni akan lalu atas. Macam mana dahsyat panasnya.
cepat lambat kembali kepada pangkat darjat seseorang tu di sisi Allah. Kalau dia orang hebat-hebat sisi Allah, tinggi pangkat darjat, cepatlah sampai ke syurga. Macam atas dunia ni, orang ada pangkat hebat-hebat, dia nak pergi satu tempat ke satu tempat cepat je. Sebab dia modal banyak. Keretanya 5,000 cc. Dia tak main lane 1, lane 2, lane 3. Dia kalau potong bergoyang kita. Dia duduk dalam tu relax. Sejam sampai dah. Selesa. Sebab apa? Modal banyak. Kita yang tak modal banyak ni ada jalan kaki, ada naik motor, ada naik kereta kecil, ada tumpang lori. Tak ada modal. Orang kaya, orang hebat-hebat, yang lagi hebat dia tak main dah jalan darat, jalan udara pula dia. Sium sampai. Kita nak ke mana makan masa 2 jam, 3 jam, 5 jam, dia 45 minit sampai. Sebab apa? Banyak modal. Begitulah juga bandingannya nanti waktu meniti titian sirat. Orang yang memiliki pangkat darjat yang tinggi di sisi Allah, ada yang tak perasan mana titian sirat. Sedar-sedar dah sampai pintu syurga dah, mana yang dikatakan titian sirat, tak perasan punya pantasnya dia diperjalankan oleh Allah. Ada yang seperti kilat yang menyambar, seperti kuda pantas yang berlari. Ada yang seperti orang yang berjalan. Ada yang seperti macam-macam lah. Ada yang berjalan dengan mukanya, ada yang berjalan dengan perutnya. Bayangkan bawah tu api neraka pula. Dan bukan jalan terus, banyak roblok kat atas tu. Ada sekatan amal. Atas jambatan sirat tu ada sekatan amal, roblok. Tanya tentang solat, periksa sehalus-halusnya tentang semayang. Gagal, terjun bawah neraka. Tak tahulah berapa lama tu. Kembalilah kepada dosa tinggal semayang tadi, berapa lama. Lepas tu pula nanti pula akan bertemu dengan sekatan-sekatan yang lain, zakatnya, puasanya dan sebagainya. Bukan jalan linggang kangkung, pimpin tangan dengan anak bini kita. Dah masing-masing. Masing-masing. Nak jumpa laki bini, kalau ada rezeki dalam syurga besok dia jumpalah. Kalau tak jumpa dua-dua dalam syurga, jumpa dua-dua dalam neraka. Na'udzubillah. Kita ni akan bertemu, ataupun boleh jadi tak bertemu dah dengan adik-beradik kita. Boleh jadi kat dunia ni lah kali pertama dan terakhir kita berjumpa sini. Kalau baik amalan semua, insya-Allah semua akan jumpa dalam syurga Allah besok. Kalau ada yang baik, ada yang jahat, pisahlah. Tak kira laki, tak kira bini, tak kira mak bapak, tak kira anak-anak. Boleh jadi ada yang mak bapaknya syurga, anak-anak neraka. Kalau anak ada 10, boleh jadi tak semua dalam syurga, ada yang dalam neraka. Begitulah. Silap-silap semuanya dalam neraka pula. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu Allah pesan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Taklah kamu pelihara, jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada azab neraka Allah. Kena pakak-pakak mengaji, suami mengaji, isteri mengaji, anak-anak mengaji, biar semua faham agama, supaya tahu tugas masing-masing. Supaya semua boleh berusaha beramal soleh. Mudah-mudahan kematian itu merupakan perpisahan yang sementara, dan nanti akan dipertemukan kembali dalam syurga, di tempat yang penuh dengan nikmat, duduk selama-lamanya situlah. Kalau gagal, na'udzubillah, itulah tadi, boleh jadi isterinya syurga, suami neraka, ataupun suaminya syurga, bini neraka, mak bapaknya syurga, anak-anaknya neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan semata berdoa, tidak berusaha. Kena usaha. Usaha.
Kemudian apa lagi? Melalui titian terletak atas neraka menyeberang ke syurga, orang mukmin masuk ke syurga dan orang kafir dan munafik masuk ke neraka. Makna orang mukmin, orang yang memiliki iman, orang yang di dalam hatinya memiliki akidah yang benar. Itu mukmin. Orang mukmin akan masuk ke syurga. Tapi tengok, kalau mukmin yang tidak ada melakukan dosa dan maksiat. Ada pun orang mukmin yang melakukan dosa dan maksiat, seandainya dia mati membawa dosa-dosa dia, tak sempat bertaubat kepada Allah, maka tak boleh masuk syurga terus. Kena cuci dulu. Kena cuci dulu dosa-dosa kita tu, na'udzubillah, dalam neraka. Sebab nak masuk syurga ni kena bersih, suci zahir batin. Tak layak orang yang cemar dengan dosa nak duduk dalam syurga tu, tak layak. Sebab tu Allah akan bersihkan dulu. Sekalian orang mukmin yang ada dosa, bawa kotoran-kotoran dosa, Allah akan bersihkan terlebih dahulu dengan api neraka tu. Jadi nak bersihkan dosa ni dengan api, bukan dengan air, dengan api neraka. Kalau kita tak bersihkan sendiri atas dunia, nanti Allah akan bersihkan dengan api neraka di hari kiamat. Kalau kita nak dosa-dosa kita ni bersih, tak nak dibersihkan oleh Allah dengan api neraka, atas dunia ni kena banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Sebab kita nak masuk syurga, kok mana pun nak duduk dalam syurga tu, tapi ada syarat. Nak masuk syurga kena bersih daripada dosa. Macam mana cara nak bersihkan diri daripada dosa? Dengan bertaubat sungguh-sungguh, mengikut syarat dan rukun. Kalau tak sempat nak bersihkan, nanti Allah akan bersihkan dengan api neraka. Dosa mengumpat sekian lama, dosa berdengki sekian lama, tengok benda haram sekian lama, dengar benda haram sekian lama, melangkah tempat haram sekian lama. Jadi dia punya cah dosa tu lain-lain, bukan langsam dah. Dia bukan kira langsam. Lain dosa, lain azab. Lain dosa, lain azab. Cuba kita bayangkan, dosa mata kita ada, dosa telinga kita ada, dosa lidah kita ada, dosa perut kita ada, dosa farat kemaluan kita buat, dosa kaki ada buat, dosa tangan ada buat. Oh, berapa lama tak tahulah. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau tak nak Allah bersihkan dosa dengan api, kena taubat cepat-cepat atas dunia. Takut mati tak sempat taubat. Kalau mati tu datang, bagi salam dulu, dia kata Assalamualaikum, Polan, aku malaikat maut, kang petang pukul 5 aku nak datang cabut nyawa kau. Tak apa, ada peluang nak balik cepat-cepat dulu atas sejadah. Ini dah tengah bawa kereta di tengah bawa kereta di sembat ni, dia rembat ni, tengah bawa motor di sembat ni, tengah makan di sembat ni, tengah menyanyi, tengah melalak, tengah meloloh. Dia tak peduli. Tak tercepat, tak terlambat, ikut apa yang Allah tetapkan. Kalau Allah Ta'ala kata dia mati pukul 1 minit tengah hari, 1 minit tengah hari lah, tak kira lah di tengah buat apa. Tak kira. Untunglah orang yang sempat bertaubat. Sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati, orang yang sentiasa ingat mati, orang yang selalu mengingati bahawasanya besok dia tak pasti hidup lagi, orang yang pendek angan-angan, orang yang berasa besok boleh jadi dia dah tak ada dah. Orang pendek angan-angan, dia rasa besok aku tak ada dah, hari ni lah hari yang last aku hidup, maka dia akan cuba buat baik sehabis-habis hari ni. Kalau contohnya dia hidup sampai besok, dia jaga, dia syukur, ya Allah, alhamdulillah, syukur dapat hidup lagi. Bila dia duduk pada hari yang baru, dia rasa macam tu juga, boleh jadi hari ni hari yang terakhir bagi diri aku. Dia akan beramal soleh hari itu, dia akan meninggalkan maksiat pada hari itu. Seandainya umurnya dipanjangkan lagi oleh Allah, dia bersyukur. Seandainya hari itu dia ada terjatuh dalam dosa maksiat, dia cepat-cepat bertaubat kepada Allah, tak tunggu besok dah. Sebab dia kata boleh jadi besok aku mati. Orang yang macam ni, kata ulama, kalau mati, meskipun datang mati terkejut, dia bahagia. Kalau datangnya mati terkejut, dia bahagia. Orang yang macam ni dia bahagia kalau meskipun mati terkejut. Sebab apa? Dia sentiasa dalam kebaikan. Kita ni yang kita simpan dendam, dengki ni sebab apa? Sebab kita berasa lambat mati.
Sebab kita rasa kita hidup lama lagi, banyak lagi peluang nak bertaubat. Sebab tu kita lengah-lengahkan, sebab tu kita tangguh-tangguhkan nak buat amal soleh. Sebab tu kita lengah-lengah tangguh-tangguhkan nak bertaubat, sebab kita yakin besok aku hidup lagi, besok pasti aku hidup. Makna sifat panjang angan-angan itulah di antara perkara yang menjadikan kita ni menangguh-nangguhkan bertaubat dan berlengah-lengah nak mendekatkan diri kepada Allah. Sebab kita kata alah besok boleh maafkan, besok boleh mula semayang dah, besok boleh mula ngaji dah. Jadi sikap yang macam itulah yang menjadikan kita ni menangguh-nangguhkan kebaikan. Ada pun orang yang sentiasa ingat mati, dia tak tangguh ibadat, dia tak tangguh. Sebab apa? Dia takut kalau aku tangguh, habis lagi. Boleh jadi aku akan mati dalam keadaan bawa segala jenis dosa aku, jadi aku tak nak. Boleh jadi hari inilah hari last aku hidup, jadi hari ini dia nak buat baik sehabis-habis baik. Hari ini dia akan bersihkan hatinya. Itu kata ulama, orang yang sentiasa ingat mati dan mengambil faedah daripada ingat mati ni, walaupun datang mati terkejut, dia beruntung. Berbeza dengan orang yang panjang angan-angan. Bila datang mati terkejut, ini satu kecelakaan yang sangat besar. Mati tak sempat nak taubat, mati tak sempat nak belajar agama, mati tak sempat nak berbaik-baik, mati tak sempat, macam-macam tak sempat. Tu bahaya panjang angan-angan dah. Sifat yang dicela oleh Allah panjang angan-angan ni. Kerana panjang angan-angan ni akan menggalakkan kita melakukan maksiat dan menggalakkan kita mencintai dunia. Kita akan bertambah cinta dengan dunia, kita akan berseronok melakukan dosa dan maksiat bila dalam hati kita ada sifat panjang angan-angan. Apa maksud panjang angan ni? Berasa hidup lama, berasa lambat mati, itu maksudnya. Kemudian yang ke-10-nya, orang mukmin masuk ke syurga orang kafir. Jadi mukmin tadi, meskipun dia mukmin, tak pasti lagi maknanya bukan dia boleh masuk syurga secara terus. Ada orang mukmin yang masuk syurga tanpa hisab. Ada orang mukmin yang masuk syurga, tapi sebelum syurga duduk neraka dulu, beribu-ribu tahun dalam neraka dulu. Nanti last tak tahulah berapa puluh ribu tahun dalam neraka tu baru Allah keluarkan, masuk dalam syurga. Itu pun kalau ada iman. Kalau tak ada iman, takkan keluar sampai bila-bila. Duduklah dalam neraka jadi arang selama-lama, na'udzubillah, tak mati. Kemudian soal munkar nakir, nikmat dan azab kubur. Jam tu betul. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam dah pukul 9. Wallahu a'lam. Nanti sambung lagi. 132 132. Rumi 132 lah, tolong catatlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ada keinsafan dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita perbaiki hati kita, amalan kita, perhubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan sekalian antum semua, kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menggunakan saki-baki umur kita memperbaiki amalan kita, hati kita, hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa dipilih oleh Allah hadir dalam majlis ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, anak isteri kita, cucu cicit keturunan kita, sahabat andai, rakan-rakan kita semua daripada perkara-perkara yang merugikan akhirat. Mudah-mudahan Allah pilih kita semua menjadi penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah baiki hati kita, bantu kita, bagi taufik kepada kita untuk memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita dan menghias hati kita dengan sifat-sifat mahmudah. Mudah-mudahan kita semua dengan berkat majlis ilmu, dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat doa-doa mak ayah kita, dengan berkat doa datuk nenek moyang kita, alim ulama yang soleh-soleh, mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahli qudri unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqimus shalah.